Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika dia menyiksa mereka kerana perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan seksaan bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatnya. Okey. Baik, kalau kita lihat ya ayat 58, Allah Subhanahu Wa Taala ya sebenarnya dalam ayat itu disebut Al-Ghafur. Al-Ghafuru Zur Rahmah. Zur Rahmah, ya. Al-Ghafuru Zur Rahmah. Ya, Allah mulakan ayat itu dengan dan Tuhan kamu, yakni Allah yang bersifat Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur. Jadi dalam ayat ini disebutkan tentang dua sifat Allah, Al-Ghafur dan juga Ar-Rahim. Tetapi Al-Ghafur, ya, Al-Ghafur ni kalau kita tengok dari segi kaedah bahasa Arab, dia adalah khabar, ya. Mubtada'nya ialah warabbuka. Ya, mubtada' ni macam kita panggil subjek predikat lah, ya. Jadi subjeknya ialah warabbuka dan Tuhan kamu Al-Ghafur. Predikat, ya. Al-Ghafur itu ialah predikat, tapi biasanya dalam kaedah bahasa Arab subjek predikat ataupun dipanggil mubtada' khabar. Mubtada' ni dia mesti makrifah, ya, mesti makrifah, dan predikat ataupun juga khabar dia mesti nakirah. Tapi di sini Al-Ghafur yang menjadi khabar ataupun juga predikat, dia ada alif lam. Ya, dia ada alif lam. Sepatutnya dia tak ada alif lam, tapi kerana di sini adalah nama Allah, ya, nama Allah, ya, yang bersifat khusus, maka dia kena ada alif lam, ya. Walaupun dia bersifat predikat, ya, bukannya subjek, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil khabar, bukannya mubtada'. Ya, biasanya khabar ni dia tak ada alif lam, tapi kerana di sini ialah sifat Allah yang menyatakan sifat Allah yang bermaksud Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Al-Ghafur ni saya tak terjemahkan. Al-Ghafur ni ialah Maha Pengampun. Allah bersifat Maha Pengampun. Salah satu di antara nama-nama Allah ataupun juga sifat-sifat Allah. Tapi kalau kita di negeri Johor ni kita belajar sifat 20 kan. Ya, sifat 20. 20 sifat tu tidak menyatakan Al-Ghafur lah, ya. Tapi nama-nama Allah yang 99 tu adalah disebutkan Al-Ghafur, ya. Dan banyak, ya, ayat Quran yang menyebut tentang nama-nama Allah ataupun juga nama-nama Allah juga sebenarnya adalah sifat-sifat Allah juga, ya. Iaitu Allah bersifat Maha Pengampun. Maha Pengampun ke atas dosa hamba-hambanya. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua ialah Zur Rahmah. Zu tu maksudnya mempunyai. Ar-Rahmah ialah Ar-Rahmah tu maksudnya ialah penyayang, ya, pengasih. Ya, tapi rahmah itu lebih kepada apa nama, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim kan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni bersifat pengasih ke atas seluruh makhluk dia. Ya, termasuklah manusia yang beriman ataupun juga manusia yang tidak beriman. Tetapi Ar-Rahim yang kedua, sifat Allah yang kedua dalam Bismillahirrahmanirrahim itu, dia lebih khusus kepada orang-orang beriman, khususnya pemberian ataupun sifat rahmat Allah itu kepada orang-orang beriman di akhirat nanti. Ya, jadi Ar-Rahim ini adalah merujuk kepada hamba-Nya yang beriman, iaitu sekiranya beriman, sekiranya dia bertaubat dan kembali kepadanya. Jadi dalam ayat ini menyatakan dua sekali sifat Allah, bersifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan yang kedua Allah tu juga mempunyai sifat rahmah, rahmah ataupun sifat rahim, iaitu Allah ni mengasihi, menyayangi, ya, hamba-hambanya sekiranya mereka beriman, bertaubat dan kembali kepadanya. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, yang hadir pada pagi ini, kita salah satu, ya, yang patut ada pada diri kita ialah kita suka membaca Quran. Ya, di samping kita membaca Quran, kita juga sebenarnya diminta memahami ayat yang kita baca. Dan yang ketiga, bukan sekadar kita faham maknanya, kita juga tahu maksudnya, ya, tetapi yang lebih penting ialah untuk kita amalkan, ya, amalkan. Jadi bila kita tahu Allah Taala bersifat Ghafur, Maha Pengampun, kita kena memperbanyakkan permohonan ampun kita kepada Allah, ya. Dan setiap hari pun kita disuruh
beristighfar. Jadi perkataan ghafur tu dia boleh menjadi perkataan istighfar. Maksudnya kita minta ampun. Dan orang yang bertaubat, orang yang minta ampun, yang kembali ya kepada Allah, maka Allah akan curahkan sifat rahmah dia, zur rahmah tu, sifat rahim dia ya. Tetapi dalam ayat ini ya, Allah juga sebenarnya dia menceritakan tentang sifat rahimnya, yaitu sifat rahmah aja ya, sifat rahmah Allah dalam ayat ini kan. Ya, rahmah Allah tu, zur rahmah. Ya, yaitu apa? Allah menceritakan Allah tidak menyegerakan hukuman ataupun juga balasan ke atas hamba-hambanya yang melakukan kekufuran ataupun kemaksiatan. Ya, Allah tidak menghukum, mengazab, menyeksa, orang panggil on the spot, ya, on the spot tidak, tetapi Allah menangguhkannya, ya, menangguhkan hukuman itu, balasan itu, seksaan itu. Ya, contohnya orang yang apa, menjadi kafir, orang yang menyembah selain Allah, menyembah berhala, ataupun juga orang yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa, melakukan zina, ya, berjudi, minum arak, membunuh, ya, atau apapun juga bentuk-bentuk kemaksiatan ya, di dunia ini, tetapi kita lihat mereka terus dapat hidup ya, dengan selesa. Mereka boleh makan ya, dengan seleranya, ya, mereka boleh tidur dengan nyenyak, mereka boleh menjadi kaya, ya, berjaya dalam hidup, pandai, dan bermacam-macam lagi lah ya Allah berikan kepada mereka. Dan kita nampak seolah-olah kekufuran yang mereka lakukan ataupun kemaksiatan yang mereka buat itu seolah-olah macam Allah tidak memberikan apa-apa balasan. Ya, sebenarnya ibu-ibu sekalian, ini adalah menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang sifat rahmah Allah. Rahmah ini maknanya kasih sayang Allah. Belas kasih sayang, belas kasih Allah. Belas apa? Belas kasihan Allah ya kepada hamba-hambanya ya. Sebab apa? Sebab Allah tidak menyegerakan hukuman ataupun juga Allah menangguhkannya. Dengan harapan hamba itu akan bertaubat. Bila Allah tangguhkan itu bukan Allah tak mau seksa mereka, tak mau mengazab mereka, tidak. Sebenarnya Allah tangguh nak memberi peluang ya kepada hamba-hambanya yang kufur ini ataupun juga yang melakukan maksiat ini supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, Allah bagi peluang. Ya, iaitu Allah panjangkan umur dia mungkin. Ya, Allah bagi dia kesehatan. Mungkin Allah bagi dia kenikmatan hidup. Ya, dan sebagainya lah. Tujuannya dengan nikmat-nikmat tersebut supaya mereka bertaubat. Dan dalam masa sama juga Allah menjadikan azab itu adalah yang dipanggil dalam ayat ini sebagai mau'idun. Ya, mau'idun. Lan yajidu min dunihi mau'ila. Ya. Maksudnya Allah sebenarnya azab itu ada masa yang ditentukan. Masa yang ditentukan mungkin juga boleh berlaku di dunia, ya. Tetapi yang pasti azab itu akan berlaku di akhirat. Cuma di dunia itu kadang-kadang boleh berlaku. Ya, sebagaimana ayat 59. Ya, ayat 59 apa yang berbunyi? Watil qalqura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim mau'ida. Yang bermaksud dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Ya, walaupun Allah sebut perkataan watil kal qura, qura itu maksudnya kampung ya, tapi di sini merujuk kepada sebuah negeri, satu kaum ya. Contohnya kaum Ad, kaum Samud ya, ataupun juga kaum Nabi Nuh kan, kaum Nabi Lut, yang mana mereka ini telah menjadi sejarah ya. Mereka telah dibinasakan oleh Allah dengan Allah menghantar mereka ribut taufan, kemarau, gempa bumi ya, sehingga mereka akhirnya negeri mereka musnah ya, negeri mereka musnah. Dan kesan-kesannya atau peninggalannya boleh dilihat waktu ini supaya ianya menjadi satu pengajaran ya sini ya, supaya mereka ini, supaya kita ni
melihat peristiwa itu yang Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran, ataupun juga peninggalan-peninggalan akibat daripada kebiasaan tersebut sebagai suatu pengajaran, ya, sebagai satu pengajaran untuk kita supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan. Di samping itu juga sebagai satu pencegahan, ya, dengan satu pencegahan, ya, supaya kita juga tidak melakukan perkara yang sama, ya. Dan kita lihat kalau tadi kan Allah ceritakan tentang Allah itu bersifat rahmah. Antara tanda rahmah itu apa? Allah menangguhkan. Allah tidak menyegerakan, tetapi berlainan dengan kaum-kaum terdahulu ni yang Allah telah cerita dalam Quran kan. Kenapa mereka disegerakan? Kenapa mereka ditetapkan waktunya? Jawapannya lah sebagai peringatan, ya, kepada kaum musyrikin di Mekah yang mana mereka ni sangat-sangat menentang keras, ya, ke atas dakwah Rasulullah. Ya, jadi Allah bawakan ayat ini, yaitu surah Al-Kahfi ini, sebagai suatu peringatan kepada golongan musyrik, golongan Quraisy, ya, pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan juga pemimpin Quraisy yang lain, supaya mereka beringat, ya, bahawa sekiranya mereka berurusan menentang Rasulullah, menolak seruan Rasulullah, maka mereka juga akan menerima azab seperti mana yang pernah menimpa kepada kaum Ad, kaum Samud. Tapi mereka bila mendengar berita-berita seperti ini ataupun ayat Quran yang menceritakan azab itu, mereka hanya mempersenda lah. Orang kata bergelak tawa je. Ibu-ibu sekalian, perbuatan Abu Jahal, Abu Lahab ini, ya, mereka akhirnya juga mendapat balasan seksaan. Ya, seperti mana setengah-setengah pemimpin Quraisy ini, mereka mendapat kehinaan apabila mereka terbunuh, ya, dalam peperangan Badar, ataupun setengahnya yang mana mereka ni mati dalam keadaan apa, misteri. Mereka menerima penyakit-penyakit yang ganjil, ya, dan sebagainya lah. Maknanya mereka ni mendapat balasan di dunia lagi, ya, sebab mereka tidak mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Quran yang menceritakan kerosakan kebinasan pada umat-umat terdahulu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan betul, memang surah Al-Kahfi ini adalah surah yang sebenarnya menceritakan kisah-kisah dan juga ayat-ayat yang memberi peringatan kepada golongan musyrikin di Mekah ketika itu. Jadi sebenarnya ayat surah Al-Kahfi ini adalah surah Makkiyah, ya. Banyak surah Makkiyah, maknanya surah yang diturunkan di Mekah. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat 60 sampai 80 yang saya kata kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, ya. Kadang-kadang saya eja Khidir, ya, ada K. Kadang-kadang saya eja H saja, ya, sebab Arabnya ha.ra. Ya, ha.ra maknanya ha lah, ha.h lah, ya. Jadi kadang-kadang saya letak K, kadang-kadang saya letak K, ya. Itu jangan jadi pertikaian lah, ya. Kita lebih pada mengambil pengajaran, ya. Baik, kalau kita bahagikan, ya, kisah Nabi Musa Nabi Khidir daripada ayat 60 sampai 82, ya, kita boleh bagikan kepada 3 kisah lah, 3 siri, 3 scene ataupun juga 3 babak lah, ya. Yaitu yang pertama, scene yang pertama iaitu Nabi Musa bersama dengan muridnya. Ya, Nabi Musa bersama dengan muridnya yang dikenali nama Yusha bin Nun, ya, Yusha bin Nun. Sebenarnya Yusha bin Nun ini tidak disebutkan, ya, dalam ayat yang ni, ya, tidak sebut. Cuma para ulama yang menyebut namanya, ya. Dan ada nama-nama lain. Ini maknanya kalangan ulama mereka ada berbeza pendapat, tetapi yang kuatnya ialah Yusha bin Nun, ya. Itu yang menjadi murid pada Nabi Musa, ya. Dan ramai-ramai murid Nabi Musa ini, bukan seorang murid dia, ya. Bukan Yusha saja murid Nabi Musa, ramai, ya. Sebab ketika ini Nabi Musa sebenarnya telah pun berumur hampir 100 tahun. Ya, Nabi Musa ini umur dia panjang, 100 tahun lebih sikit. Dan pada ketika ini Nabi Musa pun telah tua dan umurnya sudah lanjut, dan dia telah menempuh peristiwa besar dulu, ya, ketika dia berhadapan dengan Firaun,
berhadapan dengan karena kaum Bani Israel, dan inilah kira di akhir hayat dia lah, yang mana Nabi Musa diperintahkan untuk belajar, ya. Jadi Nabi Musa ni dia sebenarnya dalam ramai-ramai murid ni, Nabi Musa pilih seorang murid dia yang terbaik yang bernama Yusha bin Nun. Ya, Nabi Musa ajak ajak Yusha ni menemani perjalanan dia untuk mendapatkan Khidir. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa supaya cari Nabi Khidir untuk mendapatkan satu ilmu. Ya, mendapatkan satu ilmu. Dan Nabi Musa ajak Yusha ni menemankan dia. Sebab perjalanan yang ditempuh nanti untuk mencari Nabi Khidir ni sangat jauh. Ya, disebut dalam ayat tu dipanggil Bahraini. Ya, Bahraini maknanya tempat yang jauh yang terletak antara dua lautan. Ya. Yang kedua ialah scene yang kedua Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Musa tertinggal ya. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Itu daripada ayat 65 sampai ayat 78. Ya. Dan dalam tu pula dia ada 3 perhentian. Maknanya 3 kisah, 3 cerita. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni dia ada 3 kisah lagi. Dia ada 3 scene, ada 3 perhentian, ada 3 babak juga, ya. Dan peristiwa itu sebenarnya ada dipanggil peristiwa yang agak ganjil, agak unik, yang tidak dipahami oleh Nabi Musa, tetapi ianya menjadi satu rahsia yang Nabi Khidir nak ajar kepada Nabi Musa. Ya, ada dia punya hikmah tersendiri, atau yang dipanggil ilmu ma'rifah, ataupun yang dipanggil ilmu laduni, ya, yang dimiliki oleh Nabi Khidir yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Jadi untuk pengetahuan, Nabi Khidir ni umurnya lebih tua daripada Nabi Musa lah. Biasanya murid ni lebih muda, kan? Guru lebih berusia. Walaupun Nabi Musa dah umur lanjut, tapi Nabi Khidir ni lagi lanjut, ya. Dan ketika melihat peristiwa yang ganjil itu, Nabi Musa memang diuji lah. Nabi Musa hilang kesabaran, ya. Nabi Musa cakap patut benda ni jangan buat, tak patut buat, kan? Ya, tapi Nabi Khidir ni bila melihat reaksi atau respon Nabi Musa, dia hanya mengambil sikap berdiam, ya. Berdiam dan dia tidak memberikan penjelasan sehinggalah masuk kepada scene yang ketiga, iaitu Nabi Khidir memberikan penjelasan dalam ayat 79 hingga 82. Okay, itu dia 3 babak ataupun 3 scene tentang kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Okey, kita pergi kepada ayat 60, ya. Ayat 60 ni baru mulalah, ya. Kita 60 sampai berapa tadi? 82, kan? Okey, kalau kita lihat ayat 60, ya, ayat 60 ni berbunyi wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Okey. Maksudnya, maka ketika mereka sampai ke dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, ya, dalam ayat ini disebut sebagai li fatahu. Fatah ni ialah seorang pemuda, ya. Fatah ni ialah seorang pemuda. Ya, Fatah ni ialah seorang pemuda, tapi diterjemahkan sebagai pembantu, ya. Sebenarnya pemuda tu ialah murid dia, murid dia, dan namanya ialah Yusha bin Nun, ya, Yusha bin Nun. Apa kata Nabi Musa? Aku pertemuan 2 laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Okay, ya. Kalau kita perhati ayat ini, ya, ayat demi ayat ataupun perkataan demi perkataan, ya, Nabi Musa sebenarnya dia berkata kepada muridnya. Siapa murid dia tadi? Yusha bin Nun, ya. Dalam ayat itu dia tak sebut murid, disebut Fatah. Fatah ni maknanya pemuda. Ya, pemuda yang menjadi pembantunya. Dan Nabi Musa dalam ramai-ramai murid, dia ambil Yusha. Dia pilih Yusha. Dan Yusha pun terima, ya, ajakan ataupun juga pelawaan Nabi Nuh, ya, walaupun dia tahu bahawa perjalanan dia ni memang sangat jauh. Sebab itu tempat yang nak dia pergi tu, yang nak dituju tu ialah untuk tujuannya apa? Untuk mencari Nabi Khidir. Yang Allah perintahkan Nabi Musa cari Nabi Khidir
untuk mendapatkan sesuatu ilmu baru ataupun juga kita kata sebagai nak belajar lah, ya. Tapi masalahnya tempat tu jauh, iaitu yang terletak antara dua lautan. Dan Nabi Musa pun tak kenal Nabi Khidir ni, ya, tak kenal Nabi Khidir ni. Bukan macam zaman sekarang kita boleh tengok muka kan, kita pun ada Waze nak cari tempat tu kan, tapi tempat tu sangat jauh, beratus-ratus kilometer. Ya, ada tafsiran mengatakan dia terletak di antara laut Parsi sampai ke laut Mediterranean. Jadi ada ulama kata Laut Merah, ya. Ada orang kata pertemuan antara dua lautan itu ialah Laut Merah, ya. Jadi tempat Nabi Musa nak pergi tempat tu agak jauh, ya. Jadi dia minta apa siapa dia? Yusha bin Nun ni menemankan. Kemudian bukan itu saja. Dia akan berjalan tanpa henti sehingga bertemu dengan dua lautan itu. Bahkan Nabi Musa akan juga berkata au amdiya hukuba. Hukuba ni maksudnya ialah perjalanannya bertahun-tahun. Ada yang kata 70 tahun, ada kata 80 tahun. Dan kalau tak jumpa pun dia akan ulang lagi hukuba lagi 70 atau 80 tahun lagi. Kalau tak jumpa lagi dia berulang-ulang. Itu hukuba. Maksudnya tempat yang dia pergi ni jauh dan tak tahu bila akan sampai, bila akan jumpa. Sebab masalahnya ialah tempat pun tak tahu, kan? Tempatnya pun tak tahu di mana, dan juga orangnya pun tak dikenali, iaitu Nabi Khidir. Itu bayangkan, ya. Bayangkan satu perjalanan yang sukar. Kita ni kalau nak pergi mana-mana kita pun tahu nak ke mana kan. Nak jumpa siapa pun semua kita tahu. Ini bayangkan perintah Allah supaya Nabi Musa cari Nabi Khidir dalam keadaan Nabi Musa tak kenal Nabi Khidir. Dalam keadaan Nabi Musa pun tak tahu tempat tu di mana, tapi disebut sebagai apa? Bahrain antara dua lautan. Tetapi oleh kerana itu perintah Allah, maka Nabi Musa tawakal pergi juga. Ya, pergi sampailah nanti kita tahu dalam ayat 4 tu, ya. Jumpa tak tempat tu? Jumpa ya. Cuma tempat tu tak ada signboard. Ya, tempat tak ada signboard, tak ada bagi tahu ini dia laut antara dua lautan. Tak ada tulis. Semua ada tanda dia. Nanti kita tengok apa tanda dia. Okey, jadi daripada ayat 60 ni kita boleh lihat ada dua pengajaran lah, ya, dua pengajaran. Boleh kan? Ada gangguan sikit suara. Okey Ustaz. Okey. Ya. Okey, pengajaran yang pertama, kita lihat Nabi Musa ni dia mengajak siapa? Yusha bin Nun. Ya. Yusha bin Nun tu kira generasi barulah, ya, generasi muda dan juga murid kan, ya. Tambah pula Nabi Musa pun dah tua, ya. Dia pun dah pasti hidup tak lama lagi kan. Maka dia fikir siapa yang akan meneruskan perjuangan dia. Siapa yang akan meneruskan kerja-kerja dia. Maka dia ambil lah Yusha ni yang bakal pewaris dia, bakal orang yang akan meneruskan perjuangan. Jadi pemilihan Yusha ni bermaksud Nabi Musa sebenarnya dia menyediakan generasi pelapis yang akan meneruskan perjuangan bila Nabi Musa tua nanti ataupun Nabi Musa dah tak ada nanti, ya. Jadi ini satu usaha lah, satu tarbiyah, ya, satu pendidikan yang Nabi Musa nak buat ke atas pelapis dia, ya, walaupun bukanlah seorang, ya, murid Nabi Musa, ya, ada murid-murid yang lain. Tapi menunjukkan kepada kita bahawa perlunya kita menyediakan pelapis. Siapa dia pelapis? Pelapis ni mungkin kita kata anak-anak kita lah, ataupun juga murid-murid kita, ataupun juga generasi-generasi muda yang kita pimpin, yang kita bimbing, yang kita tarbiyah. Ya, kita perlu menyediakan golongan ini, generasi ini. Sebab itu anak-anak muda, ya, remaja-remaja, mereka ni adalah generasi pelapis yang perlu kita didik mereka, yang perlu kita bimbing mereka. Ya, kita tak boleh biarkan mereka membesar, ya, tanpa bimbingan. Tak, ya, dia perlu proses. Proses apa tadi? Proses pendidikan, proses tarbiyah.
Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW, ya Nabi mendidik para sahabat. Nabi juga mendidik anak-anak dan cucunya. Begitu juga ya, kita pun ada anak kan. Kita didik anak-anak kita kerana mereka adalah generasi pewaris. Ya, kita tak boleh biarkan mereka begitu saja membesar dengan sendirinya. Kita tak tahu besok besar dia akan meneruskan atau tidak perjuangan kita. Kalau kita tak bimbing mereka, inilah bahaya ya. Nabi SAW pun ajar kepada kita kan. Setiap anak Adam dia akan mati, dia akan meninggalkan 3 kan. Salah satunya ialah apa? Meninggalkan anak yang soleh. Jadi anak soleh itu dia bukan terhasil secara kebetulan ya. Anak soleh sebenarnya adalah hasil didikan ibu bapanya, hasil pendidikan yang dia perolehi di sekolah ke, di mana-mana madrasah ke, di mana-mana pusat-pusat pendidikan kan. Dia hasil daripada situlah. Itu dipanggil kita menyediakan generasi pelapis. Itu pengajaran yang pertama ya. Pengajaran yang kedua, kita lihat ya, walaupun Nabi Musa nih dia bukan calon-calon orang. Ya, Nabi Musa ini bukan calon-calon orang. Nabi Musa ini ialah nabi yang nama dia paling banyak disebut dalam Quran. Nabi Musa juga melalui perjuangan yang panjang melawan manusia yang paling zalim, yaitu Fir'aun, Haman, Qarun, ya. Dan sebab itu Nabi Musa ini boleh juga digelar sebagai guru besar lah, atau untuk guru juga lah kepada nabi-nabi kan. Ya. Tetapi kita lihat Nabi Musa ini walaupun dengan kelebihan yang ada, orang yang nabi yang hebat, ilmu yang banyak, ya, tetapi beliau tidak sombong. Ya. Beliau tidak sombong. Maksudnya Nabi Musa dia nak belajar lagi. Dia nak cari ilmu lagi. Kalau dia dengar saja ada orang berilmu, Nabi Musa akan cari dan datang belajar. Seperti mana kisah Nabi Musa dengan apa nama Khidir ini. Dia bagi tahu pada murid dia, yaitu Yusha, dia nak pergi bermusafir semata-mata nak cari Khidir. Maksud itu dia tak sebut nama Khidir ya. Sebenarnya nama Khidir tidak disebut dalam ayat ini ya. Dan mencari seorang hamba yang Allah Ta'ala perintahkan aku mencarinya untuk mendapatkan ilmu daripadanya, belajar daripadanya. Jadi walaupun Nabi Musa ini ilmunya hebat, dia seorang nabi juga, tetapi dia nak belajar lagi. Ya, dia nak belajar lagi. Okey. Jadi kalau kita ambil iktibar daripada sini, walaupun kita dah bertitle cikgu ke, ya dah bertitle profesor ke, dah bertitle doktor ke, atau apa-apa sahajalah. Ya, dengan umur kita yang macam ini kan, kita rasa kita dah banyak ilmu, kita rasa kita dah serba tahu, kita rasa kita dah banyak dan sebagainya, tetapi kita jangan sombong. Kita teruskan belajar. Jadi ibu yang hadir pada waktu ini, alhamdulillah lah, sebab niatnya kita nak belajar. Ya, jadi bila kita baca Al-Quran, ya, hari ini kan kita baca tafsir kan, kita baca Quran, kita nak fahamkan ya, ayat yang kita baca tadi, yang itu melalui kita tafsirannya itu. Dan yang kedua kita nak fahamkan dengan tujuan apa? Bukan kita sekadar nak ilmu saja. Kita nak baca, kita nak rasakan ayat itu ditujukan kepada kita dan kita nak ambil dia pengajaran untuk kita ubah diri kita, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Itu yang sepatutnya berlaku apabila kita baca ayat Quran. Tapi sebelum kita nak amalkan, kita kena ada ilmu dulu lah. Kita kena fahami ayat tersebut melalui kelas-kelas ke, melalui pembacaan ke tentang tafsir Al-Quran. Soalan kurang kuat dah. Tak kuat lagi ke? Okey, Ustaz. Okey, Ustaz. Okey. 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 Okey, teruskan ya. Okey, seterusnya Nabi Musa ni dia dalam ni saya tak sebut lah ya. Pengajaran yang ketiga ni kita perlu mencari guru walaupun kita terpaksa bermusafir. Ya, walaupun kita terpaksa bermusafir. Maknanya kita jangan bergantung pada guru yang ada kat sini je lah. Ya, kalau guru tu duduk jauh pun kita masih boleh lagi untuk hadir, untuk mencarinya. Tapi zaman sekarang ni oleh zaman teknologi kita boleh duduk rumah, kita boleh belajar daripada mana-mana guru lah. Bukan sekadar di Pontian, di Johor, di Malaysia.
Bahkan kita juga belajar daripada guru-guru di tempat lain Indonesia yang kita faham bahasa dia kan. Kalau kita pandai bahasa Inggeris, kita boleh dengar ustaz atau ulama-ulama yang boleh cakap bahasa Inggeris kan, ataupun yang boleh bahasa Arab, kita boleh dengar syekh-syekh Arab kan, semua boleh cari online. Tapi kalau kaedah yang sebenarnya ialah kita perlu bertalaki, menghadap guru. Kalau guru tu ada di Mekah, kita belajar sampai ke Mekah. Kalau guru tu ada di Madinah, kita kena pergi belajar sampai Madinah. Kalau guru tu ada di Mesir, kita pergi ke Mesir. Kalau guru tu kalau bidang-bidang teknologi ke bidang engineering ke, kita perlu belajar ke negara Amerika, ke Eropah, ke Australia ke, pergi. Sebab itu Nabi Musa menunjukkan contoh kepada kita. Nabi Musa disuruh mencari Khidir, dan Khidir itu pula jauh kedudukannya di antara dua lautan yang jaraknya 300, 400, 500 km dan mungkin lebih. Tapi itulah sifatnya, fitrahnya orang untuk ilmu, dia kena bermusafir. Sebab itu kalau anak-anak kita ni, kita galakkan dia belajar, walaupun jauh. Walaupun dia terpaksa musafir, kita berikan galakan. Jangan kita kata, janganlah belajar jauh-jauh, nanti mak rindu. Kesian Ucu. Kesian kakak. Bukan kesian kakak tu, kesian kat kita, tak boleh nak lepaskan dia kan. Tapi kita kena faham, fitrah. Orang yang belajar untuk ilmu ni, dia kena bermusafir. Sebagaimana Nabi Musa bermusafir. Ya, bahkan bukan saja untuk belajarlah bermusafir ya. Kalau kita lihat betul-betul dalam surah Al-Kahfi ini pun dia ada menceritakan tentang musafir, tentang perjalanan. Kisah Ashabul Kahfi itu pun kisah 7 orang ataupun 5 orang yang pemuda tu kan. Mereka bermusafir juga. Dia pergi daripada bandar tu, dia pergi cari gua tu kan. Gua tu bukan terletak kat bandar, gua tu terletak kat mana tak tahu, jauh. Maknanya mereka bermusafir. Begitu juga dengan kisah Zulkarnain. Zulkarnain itu dia terkenal sebagai orang yang pergi ke timur dan barat. Sebab itu Zulkarnain itu bukan maksudnya dia namanya Zulkarnain, tapi Zul itu maksudnya mempunyai, Karnain ini 2 kurun, 2 benua. Dia pergi ke benua timur dan juga dia pergi ke 2 benua barat. Dari mana timur itu pergi sampai ke negara China, Mongolia, dan juga pergi ke barat sampai ke Maghribi, Morocco ya. Sebab itu dipanggil Zulkarnain. Dia bermusafir. Jadi tabiat orang yang mencari ilmu, tabiat orang yang berjuang, dia hendaklah bermusafir. Dia tak boleh statik, dia duduk kat rumah dia saja ataupun duduk sekitar Pontian aja. Ya, pergi jauh sikit kita dah mula risau. Ya, suami kita pergi jauh kita dah mula risau. Sebenarnya ini adalah salah satu tabiat perjuangan, sama ada belajar, sama ada mencari rezeki dan sebagainya, memang tabiatnya bermusafir ya. Okey, itu pengajaran yang ketiga yang saya tak masukkan dalam ni, spontan saya tengok ya. Okey, seterusnya 61. 61, falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Maksudnya, maka ketika mereka sampai ke pertemuan 2 laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Okey. Boleh tengok ya, saya punya nota ni. Sesampai mereka di tempat yang Allah Ta'ala kehendaki tadi, apa dia? Bahrain itu kan. Mereka disuruh pergi ke Bahrain ini. Sampai ke Bahrain ini, ataupun dipanggil 2 lautan ni, ya, mereka dah mula kepenatan. Ya, mereka dah mula kepenatan. Dan bila kepenatan, Nabi Musa ni pun mula dia menyandarlah. Dan juga murid dia tadi, iaitu Yusha ni, menyandar di satu batu besar. Dan ketika itu Nabi Musa telah meminta muridnya menjaga keselamatannya lah. Ialah guru kan. Guru lagi, Nabi Musa pun dah tua. Jadi penat, jalan jauh, beratus-ratus kilometer. Dia nak rehat ataupun nak tidur, dia suruh Yusha ni berjaga untuk jaga keselamatan dia lah. Dan ketika itu muridnya ya nampak ikan itu hidup dan melompat ke lautan. Sebenarnya Nabi Musa ni dan Khidir ni, dia bawa seekor ikan. Dia tangkap seekor ikan. Dalam perjalanan tu dia tangkap ikan. Ikan tu dah matilah kan. Ikan tu dah tangkap tu matilah. Tetapi ikan tu dia hidup balik. Ikan tu hidup balik dan dia telah melompat-lompat dan masuk balik ke dalam lautan. Ya, jadi ikan yang mati itu hidup semula
sebenarnya apa? Ikan itu hidup semula di tempat yang Allah rahmati. Ya. Jadi pada masa ini Nabi Musa dia tak tahu cerita ni. Cuma muridnya yang nampak. Muridnya yang nampak. Nabi Musa tak tahu tentang ikan itu hidup dan melompat ke dalam lautan. Ya. Okey. Dalam ayat yang last ni saya ada sebut ikan yang mati itu hidup semula di tempat yang Allah rahmati, ya. Alamak, melompatlah. Okey. Nabi Musa tak tahu cerita ikan tu hilang, yang tahu ialah siapa? Murid dia sajalah, ya. Jadi cerita ikan tu mati, ikan yang mati itu hidup semula di mana? Di tempat yang Allah rahmati, bermaksud ataupun pengajaran yang kita boleh ambil ialah orang yang mendapat rahmat maka hatinya hidup. Okay. Orang yang mendapat rahmat ialah hatinya hidup. Jadi, ya, jadi sebenarnya cerita ikan mati dan hidup balik itu ialah menggambarkan hati kita, ya, hati kita. Kalau hati kita ni hidup, ya, bermaksud Allah rahmati diri kita, rahmati hidup kita. Pasti Allah sayang kita. Ya, Allah sayang kita. Jadi Allah sayang kita, tandanya apa? Allah hidupkan hati kita. Okey, apa tanda hati kita hidup? Apa tanda hati kita hidup? Di antara tandanya ialah kita mudah mengerjakan perintah Allah, mudah solat, ya, mudah puasa, mudah bersedekah, ya, mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan yang saya tulis ni ialah antara tanda dia ialah terasa dengan ayat yang dibaca. Jadi kalau kita baca ayat Quran, kita tahu ayat itu ditujukan kepada kita. Kalau ayat itu menceritakan tentang azab, kita pun takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Kalau ayat itu menceritakan tentang kesombongan, ya, kita akan menjauhi sifat sombong. Tetapi bagi orang yang hatinya mati, yang hatinya tak hidup, dia baca macam mana pun, walaupun dia baca Quran, ya, tapi sebab hatinya mati, Allah tak rahmati, ya, tak rahmati diri dia. Dia baca Quran cerita tentang kesombongan, dia tetap bersifat sombong. Ya, dia tetap bersifat bangga diri dan sebagainya lah. Dia tak merasakan ayat itu ditujukan kepada diri dia. Ya, ataupun ayat itu menceritakan tentang apa? Tentang sifat kedekut, sifat bakhil. Ya, dia tetap bersifat apa? Kedekut dan bakhil. Dia tetap sayangkan harta dia, cintakan harta dia sampai dia susah nak bersedekah dan sebagainya. Jadi dia melihat ayat itu bukan ditujukan kepada dia. Inilah contoh orang yang hatinya mati lah, hatinya tidak hidup. Tetapi orang yang hatinya hidup ni sebenarnya dia berlaku ialah atas rahmat Allah. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, kita selalulah mohon rahmat daripada Allah, mohon taufik, hidayah daripada Allah, dengan itu hati kita sentiasa hidup. Jadi antara cara hati kita hidup ialah kita selalu membaca Quran, ya, selalu mentadabbur Quran, ya, dan juga selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, orang kata majlis-majlis orang soleh, insya-Allah, ya. Okey, seterusnya ayat 62 63. Okey, 62 63 yang berbunyi falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Kemudian dalam ayat 62 saya baca terus, ya, 63, 62 ke 63. Qala ara'aita iz awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maksudnya, maka ketika mereka telah melewati, maksudnya melewati tempat itu, iaitu tempat apa tadi? Antara dua lautan. Sebenarnya Nabi Musa diperintahkan ke tempat itu, ya, ke tempat yang antara dua lautan, yaitu tempat ikan yang hidup dan melompat tadi, tapi mereka tak sedar. Mereka tak sedar. Jadi bila mereka tak sedar, setelah dia berehat tadi kan, berehat, Nabi Musa dan juga muridnya tadi meneruskan perjalanan ke tempat yang seterusnya. Ya. Sebab itu disebut dia kata bangun
Yang dibangun tidur selepas rehat dan meneruskan jalan. Kemudian berhenti di tempat seterusnya, penat dan perut rasa lapar. Nabi Musa minta muridnya keluarkan ikan. Ini berlaku di mana? Berlaku di tempat setempat antara dua lautan tu tadi yang situ ikan tu melompat. Ya, kemudian mereka rehat, meneruskan perjalanan sampai di tempat baru. Pada masa itu Nabi Musa baru tanya, mana ikan tu? Ya, mana ikan tu? Tanya sebab apa? Sebab perut dah mula lapar. Ya, Nabi Musa ni ceritanya untuk ibu-ibu ya, dia memang tahan lapar. Dia tahan lapar dulu semasa Nabi Musa ya. Kisah dia pernah membunuh budak Kipti ataupun juga pegawai kepada Firaun. Yang dibunuh kan. Dia bunuh tu sebab Nabi Musa ni dia memang mempunyai fizikal yang tegap, yang kuat. Dia sekali penampar je mati orang tu, sekali penumbuk mati. Jadi maka Firaun mengarahkan tentera dia supaya polis dia supaya tangkap Musa. Jadi Nabi Musa ni telah melarikan diri ke Semenanjung Sinai. Ya, Semenanjung Sinai sampai ke Ardul Kanaan, sampai ke sekarang ini dipanggil Palestina. Ya. Perjalanan itu mengambil masa 8 hari 8 malam. Nabi Musa tak sentuh air, tak sentuh makanan. Ya. Bayangkan. Sama juga perjalanan ini ya. Perjalanan ini pun siang malam tak makan-makan ya. Sampailah Nabi Musa rasa lapar nih. Baru ditanya, "Mana ikan tu?" Dia suruh murid tu keluarkan ikan tu ya. Oh, saya tak baca lagi terjemahan dan cerita dan ya. Tapi tak apalah, lebih kurang lah tu maksudnya ya. Kemudian muridnya memberitahu sesuatu yang telah terjadi. Maksudnya dia nak bagi tahu apa? Ikan tu dah tak ada. Ikan yang ada dalam beg tu, dalam bakul tu dah tak ada. Ikan tu telah melompat ke laut. Ya. Ikan tu telah hidup semula dan melompat ke laut. Maksudnya benda ni luar biasa lah. Benda ajaib, benda pelik. Ikan dah mati, macam mana boleh hidup balik? Kalau ikan tu hidup, kalau ceritakan ikan tu dah mati, tinggal nak goreng je. Tinggal nak dipanggang je. Ibaratnya gitulah. Dan dia terjadi semasa aku tertidur. Maksudnya, ketika Nabi Musa tidur, Nabi Musa pesan kepada murid dia, jangan tidur. Tolong berjaga, tolong berkawal untuk menjaga keselamatan Nabi Musa kan. Tapi oleh kerana keletihan, maka dia pun terlelap. Dia antara tidur dan terjagalah. Ya. Kita panggil terlelap lah ya, boleh. Jadi ketika itulah dia nampak ikan tu keluar daripada bakul dan melompat menuju ke laut. Jadi dia kata, aku sangka itu mainan tidur. Tetapi ianya bukan dalam tidur, ianya real. Rupanya benda itu betul, bukannya mainan tidur, bukan mimpi. Ya. Jadi ianya sebenarnya kerja syaitan datangkan mimpi ke datangkan gambaran-gambaran yang tak betul ke, tapi sebenarnya dia kata rupanya ianya satu keajaiban. Ya, satu benda yang pelik, satu benda ajaib. Ya, okey. Seterusnya kita pergi pada 64 pengajaran nanti kemudian ya. Ayat 64. Okey. Sebelum kita sambung 64 ya. Okey, kita sambung 64. 64 apa bunyi dia? 64. Qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa. Maksudnya, dan Musa berkata itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikut jejak mereka semula. Okey. Jadi bila murid dia tadi yang Yusha bin Nun dari ayat 63 tadi kan, cerita ikan tu dah tak ada. Sebab apa? Aku nampak semasa aku antara tidur dan sedar, dan dia pun rasa bersalah lah. Dan dia minta maaf untuk guru, tuan guru, cikgu, ustaz. Ikan kita dah keluar daripada bakul, dah lompat, macam mana kita nak makan? Perut dah lapar ni. Jadi dia ingat Nabi Musa akan marah. Ya, sebab tu dia minta maaf. Rupanya Nabi Musa tak marah. Nabi Musa tidak menyalahkan muridnya.
tak marah. Malah Nabi Musa bila dengar cerita tu, beliau meyakini apa yang terjadi itu ada hikmah. Dia nampak peristiwa ajaib ini ada petanda yang tertentu. Apa dia? Itulah sebenarnya semasa ikan tu keluar daripada batu, melompat ke dalam lautan, itulah dia tempat yang mana dia akan bertemu dengan Nabi Khidir. Itulah tempatnya. Maka dengan sebab itu, Musa mengarahkan mereka tu jauh. Dan mereka pula perutnya lapar. Tambah pula Nabi Musa ni pun dah umurnya lanjut. Bayangkan ya ibu-ibu ya. Tu saya cerita tadi Nabi Musa ni kan. Dah berapa hari perjalanan tu baru dia tanya mana ikan tu kan. Ya, tapi ketika ini Nabi Musa dah lapar betul lah. Dah lapar betul kan. Tapi dia pun tak jumpa lagi makanan. Malah dia patah balik lagi nak pergi tempat yang ikan tu melompat. Bukan dia cerita nak makan, dia nak pergi tempat tu. Sebab dia nampak kat situ ada dia punya signal dia punya clue dia. Bahawa di situlah yang dikatakan sebagai antara dua lautan dan di situlah dia akan bertemu dengan Khidir. Ya. Tapi kalau kita yang jadi Musa, ya, kalau kita lah tentulah kita marah kan. Tapi Musa dia tak marah. Kerana apa? Kerana mereka ni berdua ni rupa-rupanya sudah ada perjanjian, ya. Iaitu tidak boleh menyalahkan sesiapa ataupun antara satu sama lain sepanjang mereka berjalan. Ya, sepanjang mereka melakukan perjalanan. Itu dia ayat 64. Okey. Jadi ibu-ibu ya, kita ambil sedikit pengajaran di sini ya. Dua pengajaran ya. Pertama, bila mana menceritakan tadi Nabi Musa dia dah sampai ke destinasi yang ada satu clue bahawa tempat yang mereka lalu tadi, tempat ikan yang melompat adalah tempat bertemu Nabi Musa, maksudnya tempat Nabi Musa, tempat bertemu Nabi Khidir itu bermaksud mereka kena patah balik. Kena patah balik. Kalau dia teruskan perjalanan, dia pun tak pasti. Kan? Tak pasti adakah dia berjumpa Khidir ataupun tak pasti dia ke mana kan? Tapi kalau dia patah balik, tempatnya jelas menuju ke antara dua lautan. Dia akan berjumpa dengan Nabi Khidir di sana. Jadi ibu-ibu sekalian, ramai orang dia gairah tengok depan. Dia tengok apa yang dia dapat, apa yang dia belum capai. Ya, kalau syarikat tu berapa dia belum capai keuntungannya. Kalau keuntungannya 1,000, dia nak untung lagi 200,000. Orang tu dia nak kumpul duit sampai 1 juta ke. Dia dah 1 juta, dia nak 2 juta. Dia nak pergi ke depan, dia nak pergi ke depan, dia nak pergi ke depan. Dia naik lagi. Ramai orang fikir begitu. Ya, ramai orang melihat ke depan. Ramai orang yang mencapai cita-cita yang lebih tinggi, yang lebih baik dan sebagainya kan. Itu bukan salah lah ya. Tetapi ramai orang dia lupa untuk melihat masa lampau. Lupa nak tengok masa lepas. Ya. Dan Nabi Musa ni dia tengok yang ke belakang. Maksudnya dia tengok tempat yang dia dah lalui tadi sebagai satu pengajaran kepada kita bahawa kita digalakkan untuk buat muhasabah diri, melihat masa lampau yang kita telah buat, memperbaiki diri kita, memperbaiki perjalanan hidup kita. Kerana di situ sebenarnya ada rahmat sebenarnya. Bila kita tengok belakang, sebenarnya di situ ada rahmat, ada kasih sayang Allah. Allah nak betulkan hidup kita. Ya. Betulkan kesilapan kita. Perbaikan diri kita ya. Tentang masa-masa lampau. Jangan kita nak tengok yang belakang untuk kita ambil pengajaran, tapi kita tengok depan aja. Bolehlah kita pun kena pandang ke depan, move forward. Tapi jangan kita lupa yang kat belakang tu. Lupa kesilapan-kesilapan kita, lupa kelemahan-kelemahan kita, tak nak belajar masa-masa lampau. Ya, itu yang dipanggil muhasabah. Kita sentiasa bermuhasabah diri. Sayyidina Umar ajarkan, tahasabu qabla an tuhasibu. Hasibu qabla an tuhasibu. Tuhasabu, ya. Maksudnya kita hitung itu kita melihat perkara yang telah kita lakukan. Ya, adakah amal kita dah mencukupi? Adakah ilmu kita dah mantap? Adakah kita dah tahu tentang banyak perkara? Kita sentiasa memperbanyakkan
ilmu kita, menambah ilmu kita, belajar dan belajar. Jangan kita rasa cukup. Ya, sebab itu kisah Nabi Musa ni ialah kisah Nabi Musa ni dia buang sifat ego dia. Buang sifat sombong. Dia nak belajar lagi, nak belajar lagi. Walaupun Nabi Musa ni bukan calon orang, Nabi yang hebat, Nabi ulul azmi, Nabi yang punya ilmu yang luas, tapi dia terus nak belajar dan nak belajar. Jadi kita ni jangan rasa sombong, jangan rasa kita cukup dah ilmu kita. Rasa dah banyak dah ilmu kita. Kita sentiasa muhasabah diri kita, menghisap diri kita, dan kita sentiasa perbaiki diri kita. Itulah dia hikmahnya kita melihat ke belakang. Ya? Hikmahnya daripada peristiwa Nabi Musa ni bersama dengan Yusha bin Nun. Yang kedua, bila kita rasa lapar, ditambah pula dengan makanan tiada, sebenarnya ada hikmah. Ada hikmahnya. Lapar ni ada sebab hikmahnya ialah bila kita akan mendapat rahmat Allah. Ya, hikmahnya ialah kita dapat rahmat Allah. Iaitu baru kita menyedari adanya pertolongan Allah. Ya. Jadi ya. Ke mana ni? Sebenarnya berlapar tu dia ada hikmah dia ya. Sebab apa? Allah Ta'ala tolong kita. Dengan lapar itu menjadi asbab, menjadi sebab kita dapat rahmat Allah. Itu ialah Ashabul Kahfi lah. Ashabul Kahfi ni yang dalam surah Al-Kahfi ni kan. 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ni ataupun 5 orang pemuda Ashabul Kahfi ni, ataupun ada kata 3, ada kata 5 kan. Ada kata 7 kan. Mereka ni tertidur selama 300 tahun. Mereka sedar dan mereka pada masa itu perut dia lapar kan. Perut lapar dia hantar seorang untuk beli makanan. Dan bila dia beli makanan, barulah dia tahu bahawa mereka telah hidup 300 tahun. Ya. Maksudnya lantaran lapar tu dia kenal diri dia. Ya, dia tahu diri dia siapa. Dia dapat kebaikan-kebaikan. Begitu juga ya, kalau kita lapar mungkin kita akan menjadi seorang yang bersyukur. Ya, seorang yang menghargai nikmat. Bila kita lapar, ya, kita tahu tentang rasanya macam mana orang-orang miskin, orang-orang yang sedang kelaparan di negara-negara macam Palestin ke yang mana mereka dibom, ya, diserang dan sebagainya kan. Ataupun juga saudara-saudara kita yang kelaparan, yang kemiskinan dan sebagainya. Kita dapat rasai. Itu bila lapar ya. Ada bila Al-Quran turun pada bulan Ramadan, bulan orang sedang berpuasa. Bulan orang sedang kelaparan. Jadi lapar itu dia kadang-kadang membawa kebaikan. Ya, kadang-kadang kalau kita lapar pun kadang-kadang ada jiran kita hantar makanan kan. Itu pun juga ada satu kelebihan juga sebenarnya pada orang yang lapar ya. Okey. Seterusnya kita pergi ayat 65. 65. Kita belum sampai lagi cerita kisah 3 cerita ya. 3 cerita dengan masih lagi masih scene yang pertama, babak yang pertama. Okey ya. Okey, tadi saya kata scene yang pertama ialah kisah Nabi Musa bertemu dengan murid dia kan. Ya, Nabi Musa bersama murid dia mencari siapa? Mencari Nabi Khidir. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk mendapatkan satu ilmu. Kita dah sampai ayat 64 ya. Jadi kita masuk ayat 65 sampai 78, iaitu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Tadi cerita di mana tadi? Nabi Musa dah sampai ke antara 2 lautan kan? Lepas pada masa itu berlaku satu kejadian apa, ikan ini hidup dan melompat di lautan. Kemudian Nabi Musa tak tahu, dia teruskan perjalanan dan masa dia lapar baru ditanya mana ikan tu. Jadi murid dia bagi tahu ikannya melompat tadi ke sana, ke antara 2 lautan tu. Maka tapi mereka tak tahu itu tempatnya ya. Cuma nak bagi tahu kat sana. Nabi Musa patah balik. Semasa patah balik itulah Nabi Musa telah terjumpa Nabi Khidir, iaitu dalam ayat 65 ya. Nabi Musa telah bertemu dengan Khidir ataupun Nabi Khidir. Dan berkenaan Khidir ni, ya, dalam ayat ini kita lihat dalam ayat 65, ya, ayat 65 apa bunyi dia? Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma.
Maksudnya apa? Lalu mereka berdua telah bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmah kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Jadi kita lihat dalam ayat ini Allah tak sebut pun namanya Khidir. Ya, macam mana kita boleh tahu Khidir? Siapa boleh jawab? Macam mana kita boleh tahu namanya Khidir? Sedangkan Allah tak sebut. Allah hanya sebut abdam min ibadina, hamba di antara hamba-hamba kami. Siapa tahu? Daripada mana nama Khidir ini muncul? Tak tahu, Ustaz. Saya pun tak terfikir lah, Ustaz. Tak tahu ya? Ini soalan senang ni semua ni. Sebut. Ya. Nabi sebut. Ya, Nabi Muhammad sebut. Ada hadis yang menceritakan kisah ni sebenarnya ni. Kisah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir ni diceritakan dalam hadis Nabi. Hadis Nabi ni pun adalah sahabat tanya. Sahabat tanya. Maksudnya sahabat ni macam kita juga. Kita nak tahu nama ya. Kita nak tahu nama tokoh. Tetapi kita lihat ya banyak nama-nama tokoh dalam Quran dia tak sebut nama kan. Banyak tokoh-tokoh di dalam Quran tidak disebut nama. Ya. Kenapa soalannya? Kenapa? Zulkarnain. Allah tak sebut nama dia. Siapa nama Zulkarnain? Zulkarnain itu maksudnya orang yang menguasai 2 benua. Bukan nama dia. Kita sebut nama dia Zulkarnain kan, sebenarnya bukan nama dia. Begitu juga dengan Ashabul Kahfi. Siapa nama dia? Tidak disebut juga dalam Quran. Betul? Begitu juga dengan Nabi Khidir ni, tidak disebut namanya. Ya. Lalu sahabat tanya Nabi lah, siapa nama hamba ni, Abdul ni? Nabi sebut Khidir. Okay, ya? Nabi sebut Khidir. Okey, jadi apa perlunya nama sebenarnya ya? Kenapa tak disebut nama? Kenapa tak sebut nama? Ya, sebab bila sebut nama ni dibimbangi manusia itu atau mengkagumi batang tubuh orang-orang tersebutlah. Ya, itu nak elakkan benda ini berlaku. Jadi sebenarnya tak penting pun nama-nama makhluk ni, tak penting. Ya, yang penting apa? Sorry, nama Khidir ni dia dalam hadis Nabi pun tak sebut juga. Ulama ya, ada 40 pandangan lah siapa nama dia. Ada nama-nama lain-lain sebagainya. Okey. Daripada mana nama ni saya ingat dalam hadis lah. Sebut nama Khidir tu ya. Okey. Kenapa tak sebut nama? Soalannya, kenapa tak sebut nama? Kerana Allah nak bawa kita supaya fokus kepada cerita tu. Cerita Nabi Musa dan hambanya tu. Ceritanya apa? Apa konten dia? Apa pengajaran dia? Apa manfaat yang kita boleh ambil? Dan apa yang patutnya kita amalkan, kita laksanakan dalam hidup. Itu sebenarnya yang lebih penting daripada menyebut nama. Jadi kita kadang-kadang tak payah tanya banyak-banyak lah. Kalau nak tanya 1-2 boleh lah. Tanya nama saja. Boleh. Ya? Ataupun di mana je. Tapi kita jangan jadi macam kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel, dia dengan Nabi Musa tu, dia tanya macam-macam. Bukan dia nak diamalkan. Sekadar nak mencerca, mengejek, mempersenda je. Contohnya kisah lembu. Ya? Lembu Samiri dalam surah Al-Baqarah tu kan. Lembu tu warna apa? Nabi Musa pun cerita, Nabi Musa tanya Allah, warnanya apa? Allah pun bagi tahu nama sekian-sekian, warna sekian-sekian. Dah tahu warna, dia tanya pula umurnya berapa tahun. Nabi Musa tanya Allah umur dia berapa tahun. Allah pun bagi tahu. Dah tahu, tanya lagi, jantan ke betina? Tanya lagi pada Allah. Allah bagi tahu jantan. Okey, lepas tu lembu yang bekerja ke lembu yang tak kerja? Macam-macam tanya. Jadi ini sebenarnya adalah ada permainan. Soalan itu tak ada tempat cukup. Yang
penting kita ambil pengajaran. Itu yang diutamakannya dalam memahami sesuatu ayat. Bukan kita terlalu banyak tanya seperti mana kaum Bani Israel. Jadi maksudnya di sini ialah Allah tak sebut nama tu, Allah nakkan kita apa? Kita fokus kepada pengajaran tu. Supaya kita mengambil manfaat dan sebenarnya adalah menceritakan tentang apa kelebihan. Kita nak tahu juga dah. Boleh tu ya. Kita nak tahu apa kelebihan Khidir ni. Kenapa Allah suruh Nabi Musa belajar dengan Khidir? Padahal Nabi Musa ni bukan calon-calon orang kan. Kerana Khidir ini Allah sebut ada 3 kualiti dia. Dalam ayat ini disebut Nabi Musa adalah seorang hamba. Nabi Musa ni memiliki rahmah. Dan ketiga Nabi Musa, Nabi Khidir ini memiliki rahmah. Dan yang ketiga Nabi Khidir ini mempunyai ilmu. 3 ni. Atas 3 kualiti ni, maka Allah perintahkan Nabi Musa cari Nabi Khidir dan belajar dengan dia. Kau kena buang sikap ego dia. Sikap ego Nabi Musa. Ya. Jadi hamba ni maksudnya apa? Hamba, abdan min ibadina. Kita lihat dalam surah Al-Isra kan? Dihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah tak sebut nama Muhammad. Allah tak sebut pun nama Nabi Muhammad. Allah sebut nama hamba. Sebut hamba. Kerana apa? Hamba ni satu kemuliaan. Sebab apa mulia? Sebab dia seorang yang melakukan segala yang Allah buat hamba. Dia menghambakan diri. Jadi itulah dia yang kualiti yang ada pada Nabi Khidir. Yang kedua dia rahmah. Ya, rahmah ni maksudnya bersifat rahmah, terbuka. Rahmah ni juga membawa maksud sentiasa membawa kebaikan, membawa rahmah, membawa manfaat kepada orang lain. Dan Khidir ini sikapnya, dia tidak kedekut ilmu, dia sentiasa mencurahkan ilmu. Dia sentiasa membantu orang lain, menyenangkan orang lain. Itu dia, rahmah. Dan yang ketiga, ini kualiti yang ada pada Khidir ini juga patut kita contohi ya, untuk diri kita. Dan yang ketiga, Nabi Khidir ini memiliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang perkara-perkara gaib. Perkara-perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang dipanggil perkara gaib ya. Perkara yang telah berlaku, kita tahulah. Perkara yang sedang berlaku pun kita tahu. Tapi perkara yang akan datang, kita tahu. Itu dipanggil perkara gaib. Jadi, Nabi Khidir ni, Allah bagi dia ilmu ni. Ilmu benda yang akan datang. Ilmu gaib. Itu dipanggil ilmu laduni, ilmu yang kita tahu atas anugerah Allah, atas apa yang Allah ajar atau Allah berikan kepada dia. Itu dipanggil ilmu laduni ya. Okey, rehat kan? Pukul berapa sekarang ni? 11.30 Boleh ya? Okey, boleh start. Boleh. Boleh. Okey, kita teruskan ayat 66. Okey, ayat 66. Boleh tengok Quran. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi rusyda, menjadi petunjuk. Okey. Dalam ayat yang ke-6 ni, Nabi Musa dia jumpa Khidir kan. Nabi Musa pun bercakap pada Khidir, aku datang ni cari engkau ni, ingin belajar. Ya, ingin belajar dan minta ajarkan dia tentang suatu ilmu yang menjadi ilma rusyda ya. Ulimta rusyda, ajarkan kepadaku satu ilmu rusyda. Apa maksud rusyda di situ saya terangkan ya. Jadi Nabi Musa ni dia buang sifat ego. Di mana dia dalam sebelum ni dia adalah guru kepada siapa? Yusha bin Nun dan juga murid-murid dia yang lain. Tapi bila dia jumpa Nabi Khidir, dia pakai baju murid lah. Ya, dia pakai baju murid. Dia bukan pakai baju guru. Jadi dia datang dia nak belajar. Jadi datang nak belajar, dia merendahkan diri dia. Ya, datang nak belajar. Jadi bila dia cakap macam itu, okay, disebut perkataan alimta rusyda, maksudnya ajarkan
Rusyda, ya. Rusyda ini bukan satu ilmu, ya. Rusyda ini maksudnya ialah satu ilmu yang boleh menjadi petunjuk, boleh menjadi jalan, ya, yang boleh menjadikan kita di istiqomah sampai ke penghujung walaupun kita ada cabaran dan dugaan di perjalanan. Jadi ilmu ni pandu kita melalui satu jalan sampai ke penghujungnya. Ya, sampai ke rusda. Ini maknanya tahap ilmu yang tertinggi ni, rusda. Ya. Rusda maksudnya satu ilmu yang boleh membawa kita sampai kepada puncak kejayaan, sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu dia ilmu rusda. Ya. Jadi ini dipanggil petunjuk lah. Ya, petunjuk yang membuatkan kita, menjadikan kita seorang yang istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi inilah yang Nabi Musa nakkan ilmu tu daripada Khidir. Ya. Okey, soalannya tadi kita cerita Yusha kan? Ya, Yusha ni sampai Nabi Musa jumpa dengan Khidir ni, peranan Yusha dah tak ada, ya. Peranan Yusha dah tak ada. Hanya cerita Nabi Musa dan juga Khidir. Habis Yusha ni pergi mana? Yusha ni pergi mana? Siapa boleh jawab? Tak apa, kalau jawab salam tak apa, cuba teka. Yusha ni pergi mana? Ikut atau balik? Dua lah, sama ikut atau balik? Balik, Ustaz. Baliklah. Sebab saya kata tadi, nama dia dah tak ada, peranan dia dah tak ada, watak dia dah habis tu. Jadi Yusha ni dia balik semula ke kampung dia. Maknanya tempat dia duduk tadi lah. Dia mula perjalanan tadi kan, daripada kampung negeri dia tu terus sampai ke antara dua lautan tadi. Jadi bila jumpa saja Khidir, dia pun baliklah. Sebab peranan dia dah habis. Dia seorang murid yang baik, dia taat apa yang diminta oleh guru dia. Dia tak banyak soal, ya, tak banyak tanya. Kalau kita mungkin marahlah. Tadi ngajak aku ikut, sekarang kau suruh aku balik. Tapi dia tak banyak soal, dia balik, ya. Sebab tugas dia satu je, nemankan Nabi Musa untuk mencari Khidir di antara dua lautan. Bila dah jumpa Khidir, habis tugas dia, baliklah. Tu dia. Okey. Kita pergi ayat 67 hingga 70. Jadi bila Nabi Musa kata dia datang nak belajar kan, maka Khidir pun menjawab mulai daripada ayat 67 tu. Dia jawab apa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar. Itu kata kita Nabi Khidir, ya. Nabi Khidir ini seorang guru yang kita kata memiliki firasat lah. Ya, guru yang memiliki firasat. Di mana dia tengok je, dia tahu bahawa Nabi Musa ni seorang yang tak boleh bersabar. Ini guru yang hebat lah. Guru yang berpengalaman ni biasanya dia tengok murid, cara buat nota, cara dia bertanya, cara dia belajar, dia dah tahu dah. Dan dia boleh membaca dah murid ni boleh berjaya ke tidak berjaya. Betul? Kan? Itu guru yang berpengalaman lah. Dia boleh ada firasat. Maka begitu juga lah pada Khidir. Dia tengok Musa ni seorang yang tak boleh bersabar. Ya. Sebab Musa ni dia ada watak-watak dia lah. Memang dia banyak ilmu, tapi ada benda yang dia lemah, ya. Ada benda yang lemah. Tapi Nabi Musa jawab apa? Nabi Musa jawab, ya, dalam ayat 68. Nabi Musa kata apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra. Qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Itu dalam ayat 69, ya. Nabi Musa jawab dalam ayat 69. Ayat 68, dan bagaimana engkau akan bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Sebabnya Nabi Musa dikata tak sabar tu sebab Nabi Musa tak cukup lagi ilmu tentang benda yang dia akan hadapi nanti. Tapi Nabi Musa jawab, dia kata insya-Allah. Nabi Musa kata insya-Allah. Ini kata insya-Allah ni yang kita guna ni, ya. Insya-Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Okey, ya. Jadi Nabi Musa jawablah. Bila Nabi Khidir kata engkau ni tak sabar, engkau ni tak tahu, ya, tak tahu
benda-benda yang akan ditemui nanti, maka engkau akan respon, engkau akan persoal, engkau akan marah, ya, engkau akan tak puas hati dan sebagainya lah yang engkau akan lakukan nanti, ya. Tapi Nabi Musa kata bahawa insya-Allah dia akan sabar. Insya-Allah aku tidak akan persoalkan. Itu janji Nabi Musa. Ya, itu janji Nabi Musa. Sebenarnya apa yang berlaku ni, kita kata tadi, Nabi Khidir ni ada ilmu kan? Nabi Khidir ni ada ilmu. Apa nama dipanggil kualiti dia yang ketiga tadi ialah ilmu, ya. Di samping dia ada rahmah, di samping dia adalah abdan kan, seorang hamba. Okey. Jadi ilmu yang dia miliki itu ialah ilmu laduni lah, ilmu yang kita panggil dia tahu benda yang akan datang. Kita kata benda yang tersirat. Dia tahu benda yang tersirat. Nabi Musa dia hanya tahu benda yang tersurat. Tapi Nabi Khidir dia lebih tahu lagi benda yang tersirat. Nabi Musa tak tahu tersirat. Dan setiap yang berlaku ni kan ada yang tersurat dan tersirat. Macam kita bincang hari ini tafsir. Tafsir ni macam kita baca ayat, kita tengok maknanya, kita tengok tafsirannya itu ya tersurat. Tetapi tersirat tu apa? Tersirat tu ialah dia punya pengajaran. Yang boleh kita ambil daripada ayat itu yang ditujukan kepada kita. Yang sebenarnya Allah sebut tu untuk apa? Itu yang kita panggil tersirat. Itu dia perlu kepada suatu kedalaman, penguasaan, ilmu. Dia kena hati yang bersih. InsyaAllah dia akan nampak benda ni. Ya? Sebab itu yang Nabi Khidir ini dikatakan rahmah. Maksudnya sifat rahmah dia tu, maksudnya Allah beri dia pemahaman, penguasaan ilmu yang tidak ada pada orang lain. Dan penguasaan tentang ilmu tersirat ini adalah sebenarnya kurniaan Allah. Kurniaan Allah kepada Nabi Khidir. Ya? Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat 1 hingga 73. Okey, ini ialah tentang kisah 1. Jadi ya. Okey, dalam ayat 67 67 pula. 71 maka Nabi Musa dan Khidir ni dia mulakan perjalanan. Selepas ini akan berlaku 3 kisah, ya. 3 scene, 3 babak, 3 peristiwa. Ya. Ini ialah kisah antara Nabi Musa dan Khidir. Baru kita masuk dia punya plot dia, ya. Yang sebelum ni antara Nabi Musa dengan siapa? Dengan Syusha tu, ya. Kita masuk plot yang kedua ialah kisah perjalanan antara Nabi Musa dan Khidir. Ini banyak peristiwa pelik yang akan berlaku ni, ya. Tapi masa kita tinggal 20 minit jadi. Okey. Mereka dalam ayat Quran ini disebut fantalaqa. Maka dua orang ini telah bertolak. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Okey, ya, saya tak jadi terjemahlah. Kita boleh terus tengok kat sini slide ni. Mereka telah menaiki sebuah sampan atau perahu lah, tapi bukan sampan untuk 2 orang tu, ya. Sampan yang boleh masuk 7-8 orang, 10 orang lah, boleh jadi dia besar sikit lah, bukan sampan orang cari ikan tu lah kecil kan. Sampan yang besar sikit, tapi bukan kapal, ya. Kapal tu besar sangat pula, ya. Tetapi Khidir ni dah lah orang tu bagi tumpang kan, bagi tumpang sampan tu dan naik pula secara percuma. Naik secara percuma, tetapi apa yang dilakukan Khidir? Khidir pecahkan papan yang lantai tu, iaitu bahagian bawahnya, dengan niat untuk menenggelamkan bot ini ataupun sampan ini atau perahu ini. Ya. Jadi Nabi Musa bila melihat keadaan ini, sebab dalam ayat ini sebut kharaqaha. Kharaqaha itu maksudnya bukan saja merosakkannya, memecahkannya, tetapi menenggelamkannya. Maksudnya Nabi Khidir ini memang berniat menenggelamkan sampan tu dengan penumpang-penumpangnya sekali lah, ya. Itu soalannya, itu yang pandangan Nabi Musa, ya. Jadi Nabi Musa ni dalam keadaan tak sedar, Nabi Musa telah respon. Tadi Nabi Musa dah jawab kan, dia sabar kan, disuruh sabar. Khidir pun kata, kau ni seorang yang tak sabar. Nabi Musa kata, aku orang sabar. Aku janji aku sabar. Tapi Nabi Musa ni dalam keadaan dia tak sedar, dia telah respon. Ya.
Dan responnya maksudnya apa? Itu dalam ayat yang seterusnya. Qala alam akul innaka lan tastati. Sorry. Lam tastati ma ya sabra. Nabi Musa dia respon macam mana? Dia tak puas hati lah. Bukan ke kalau kau pecahkan ni, sampan ni boleh tenggelam. Kita semua boleh mati. Bukan ke tuan sampan ni, tuan perahu ni bagi kita naik. Kita pun dapat dah terima kasih lah. Dia naik pula bercuma. Tiba-tiba kau pecahkan. Macam itulah seolah-olahnya Nabi Musa punya respon. Tapi kita lihat Nabi Khidir dia tenang dan dia menemplaknya. Menemplaknya dalam ayat 72 lah. Ya. Ayat 72 ialah kata apa? Bukankah sudah aku katakan bahawa engkau tidak akan mampu bersabar? Ya, ditempelaklah balik. Kau ni memang tak sabar. Kenapa Nabi Musa tak sabar? Kenapa memang Nabi Musa tak puas hati? Sebab Nabi Musa ni sudah terkenal seorang yang memang dia dah pernah berjuang lawan Bani Israel, lawan Firaun. Dia memang kehidupannya begitu kan. Dia tak boleh tengok kezaliman. Dia tak boleh tengok sesuatu yang tak bagus, benda yang tak elok. Dia akan respon lah. Itu semua jadi. Jadi respon dia ni secara tak sedar, bukan dia sengaja tau. Memang semula jadi watak ada kita pun kalau tengok benda tu berlaku depan mata pun kita tak boleh duduk diam juga kan. Kita pun apa sampai itu kan. Begitulah juga Nabi Musa sedangkan sudah diberi peringatan sabar. Ya, jangan teguh, jangan banyak soal. Nabi Musa janji saya tak buat, tapi dia tak sedar dia telah respon. Cuma Nabi Khidir dia tenang dia lah kan. Jadi soalannya apa terjadi pada perahu dan penumpangnya? Apa terjadi? Tenggelam bersama dengan penumpangnya atau tidak? Tenggelam. Tenggelam ya? Okey, dalam ayat 73, dalam ayat 3 tak ada kena-mengena lah ya. Jawapannya tak tenggelam. Kenapa tak tenggelam? Kita pergi ayat 74, 76. Kemudian mereka telah mendarat di daratan. Dan mereka ada cerita seterusnya, iaitu Khidir membunuh kanak-kanak. Maknanya mereka selamatlah. Mereka selamat, bot tu selamat. Walaupun cerita pecahkan tadi, bocorkan ataupun juga niat nak tenggelamkan, bot tu tak tenggelam. Perahu tu tak tenggelam. Kenapa tak tenggelam? Kenapa tak tenggelam? Walaupun dia bocorkan, kalau logiknya memang tenggelam. Itu kita kata logik akal, logik sains. Sampan yang ditebuk akan bocor dan akan masuk air, seterusnya akan tenggelam kan? Itu logik akal. Tetapi logik Allah, dia tak macam itu. Itu logik Allah tidak begitu. Macam mana kisah kapal Nabi Nuh lah, bahtera Nabi Nuh kan? Logiknya, bahtera Nabi Nuh ni mestilah bahtera yang tak berapa sempurna. Sebab Nabi Nuh ni tak ada kepakaran buat bot, buat sampan, buat kapal. Dia selama 970 tahun berdakwah siang malam lagi. Mana dia pernah kursus, pernah belajar buat kapal, jadi tukang, buat bot. Tapi dia buat juga kan. Lepas tu pula botnya dinaiki oleh binatang-binatang, segala macam binatang semua masuk dalam tu. Kapal tu dah tentulah berat dah ya, mungkin boleh tenggelam. Lepas tu pula duduk situ tak tahu berapa lama, makanannya dibawa pun tak berapa mencukupi. Kalau ikut logiknya mereka mungkin mati dalam kelaparan lah, sebab lama kan. Mereka punya bahan bekal makanan tak untuk beberapa hari, tapi itu logik akal. Bot itu akan tenggelam dan orangnya akan mati, itu logik akal. Tapi atas kehendak Allah dia boleh selamat dan mendarat dengan selamat. Begitu juga dengan bot ni lah. Ya, sebab ceritanya tidak sampai ke tahap tenggelam, cuma ceritanya nak tenggelamkan saja. Buktinya apa? Cerita yang kedua, ya, mereka telah mendarat dengan selamat. Dan oleh kerana masa tak berapa panjang, jadi saya tak baca ayatnya lah ya. Iaitu Nabi Khidir ya telah dalam ayat 76 ya. 74 ni. 74. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Itu dia. Maka keduanya ni kembali berjalan lagi. Maksudnya dah mendarat tadi, mereka berjalan-jalan. Kemudian mereka telah berjumpa dengan anak kecil ataupun kanak-kanak. Faqatalahu, maka Khidir telah membunuhnya. Ya. Nabi Khidir telah membunuhnya. Maka Nabi Musa bila dia tengok budak tu dibunuh, Nabi Musa respon lah.
Responnya apa? Marahlah. Takkan dibunuh depan mata dia diam aja kan? Apa salah kau bunuh macam itu? Bukankah budak itu tak salah apa-apa? Budak yang Allah telah sebut sini nafsan zakiyatan, seorang budak yang suci. Budak yang tak ada salah. Budak-budak mana ada salah? Apa salah kau bunuh dia? Macam itulah kalau kita kan. Ya. Jadi Nabi Musa ni dah mula give up lah. Benda lah Khidir ni. Buat benda pelik-pelik lah. Kejap pecahkan bot lah. Kejap bunuh budak lah. Ya. Pada masa itu dia dah mula give up kan. Ya, dan Khidir pun diam je. Dia tak respon apa-apa. Tak cerita kenapa buat tu buat ni. Sebaliknya dia dah cakap, aku dah cakap kau ni memang tak sabar. Ya. Tapi Nabi Musa akhirnya dia minta masih lagi diberikan peluang akhir, peluang yang ketiga dan akhir. Kalau dia buat hal lagi, sila aku akan tinggalkan kau dan aku baliklah. Macam itulah ibaratnya. Nabi Musa minta diberikan sekurang sekali lagi. Jadi kita dapat lihat sekarang ni, Nabi Musa ni dia cuma nampak tersurat. Tersurat ni ialah satu kezaliman. Sebab membunuh kanak-kanak yang tidak bersalah. Kalau membunuh penjahat, perompak, itu lain cerita kan. Ya, tapi sekarang membunuh budak. Cuma Nabi Musa dia tak tahu apa yang tersirat. Yang tersirat tu ada pada Khidir. Khidir pula dia ada pengetahuan ilmu tu kerana Allah Taala yang beri. Ya. Okey, seterusnya masuk kisah yang ketiga. Dalam ayat 77. Ya, kita lajulah ya. Ayat 77 ni berbunyi fantalaqa. Sekali lagi ayat itu bermula dengan fantalaqa. Maka kedua-duanya ini telah berjalan lagi hatta iza ataya ahla qaryatin istata'ama alaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Ya. Jadi dua-dua ni berjalan sampai satu qaryah. Qaryah ni maknanya kampung tapi sebenarnya adalah bandar ya, ataupun negeri lah. Bandar ataupun negeri yang mana oleh kerana dah jalan jauh tadi kan, dah jumpa naik kapal, lepas tu dah jumpa budak, bunuh budak. Nabi Musa pula, kita kena ingat, Nabi Musa dah jalan dengan Yushak tadi kan. Dah jalan berapa hari, berapa lama tu. Lepas tu dengan Nabi Khidir pula, tak tahu dah berapa jauh, dah berapa lama tu. Nabi Musa dah boleh lapar lah. Nabi Musa dah sangat lapar, dah tak boleh tahan lah lapar dia kan. Lalu mereka ni istat'ama, maksudnya mereka ni minta makanan, minta minuman daripada penduduk di bandar itu, di kampung itu. Tetapi fa'abau, penduduk ni tak nak layan. Ya, dia orang ni ketuk pintu rumah-rumah orang, semuanya tak nak buka dan semuanya tak nak bagi makanan. Ya, maksudnya mereka ni bersifat bakhil, bersifat kedekut. Soalannya, kenapa mereka tak nak beri makan? Padahal mereka tahu yang datang tu seorang rasul, seorang nabi, orang yang mulia, bukan sebarang orang. Siapa boleh jawab jawapan? Kenapa mereka tak nak buka? Kenapa mereka tak nak berikan makanan? Walaupun mereka tahu Nabi Musa lapar. Mereka tahu Khidir pun lapar. Tapi dari siapa yang mau memberikan makanan? Ada yang boleh jawab? Tak ada yang boleh jawab? Okay. Mereka tahu ke Ustaz yang datang tu Nabi? Dia tahu. Kenal lah Nabi Musa. Okay, jadi jawapannya sebenarnya ialah kaum tu ialah kaum yang bakhil. Kaum tu ialah kaum yang kedekut. Mereka hanya, ada juga sombong. Mereka hanya menolong sekiranya orang itu, Nabi Musa dan juga Khidir ini ialah orang kebanyakan, orang bangsawan, pembesar-pembesar. Tapi oleh kerana yang datang tu orang miskin, orang yang tak ada apa-apa kan. Jadi mereka fikir tak ada apa kepentingan pun mereka nak tolong. Jadi sebab itu mereka tak nak tolong. Mereka sebenarnya lebih utamakan sifat sombong. Itu dia poin dia kat situlah. Okey ya. Tetapi dalam mereka menghadapi dugaan itu, sampailah mereka ke satu rumah. Ya, sampai di satu rumah yang mana dinding rumah itu nak roboh. Ya, dinding rumah itu nak roboh dan nak terjatuh. Ya. Tapi tuan rumah tu dia tak jumpa tuan rumah, cuma nampak aja satu rumah roboh. Khidir kata dia nak baiki dinding dia dan dia nak buat seorang-seorang. Dia tak payah, dia tak minta pun Nabi Musa tolong dia. Khidir buat seorang-seorang. Dia buat seorang-seorang. Sama Z, sama siap. Sama siap binaan tu.
Jadi Nabi Musa ni bila tengok apa nama Khidir ni, ya, apa nama pergi buat rumah tu, Nabi Musa cadang. Engkau buat rumah ni, kau tak minta upah ke? Itulah ya respon dia. Dia tak tanya kenapa buat, apa sebab kau buat. Dia tak ada macam tu sebab dia tak mau mengulangi kesilapan dia dalam kisah pertama dan juga kisah kedua. Dia tak mau nanti dia kena tegur lagi, kau ni tak sabar semua kan. Cuma dia tanya, tak minta upah ke? Buat kerja penat-penat. Tapi kau tak minta 1 sen pun daripada tuan rumah ni. Dan tuan rumah ni pun tak minta kau buat kerja. Kau pergi cari lah tuan rumah, pergi minta upah 1 sen ke 2 sen. Lagipun kita ni lapar. Kita lah berapa hari tak makan ni. Nak beli makanan mesti ada duit. Sekarang kita tak ada duit. Mintalah duit supaya dia bagi duit kita dan boleh beli makanan. Itu kata Nabi Musa ya. Jadi sekali lagi ya, apa nama Khidir ini menegur Nabi Musa lah. Ya, menegur Nabi Musa. Dia kata apa? Qala hadza. Ni ayat 78 ya. 78 sinilah. Ayat 78 yang berbunyi qala hadza firaqu baini wa bainik. Sampailah saat kita berpisah. Ya. Sampailah saat kita berpisah. Sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ya, maksudnya Nabi Khidir akan memberikan penjelasan ke atas 3 kisah atau peristiwa yang berlaku sebelum ni. Sebelum Nabi Khidir tidak pun ya memberikan pencerahan, penjelasan tentang apa yang dibuat. Nabi Musa yang tertanya-tanya. Apa sebab buat tu? Kenapa buat ni? Kenapa pecahkan kapal? Kenapa bunuh pun kanak-kanak tu? Kenapa bina dinding rumah apa orang yang kaum dia penduduknya semuanya bakhil, semuanya tak nak tolong kan? Tambah pula kita tolong buat rumah pun dia tak nak bagi duit kan, bagi upah. Jadi ya, tibalah saat Khidir ini memberikan penjelasan. Kenapa perlukan penjelasan? Sebelum mereka berpisah, ya, Khidir memberikan penjelasan. Kenapa perlunya penjelasan? Siapa boleh jawab? Penjelasan atau pencerahan? Sebab mestilah tertanya-tanya. Kenapa Nabi Khidir baru tu Ustaz? Betul, tertanya ya. Jadi bila kita tertanya-tanya dan tidak ada penjelasan, tidak ada pencerahan, apa jadi? Kalau kita tertanya dan cikgu tu pula tak nak terangkan, kita pun lepas tu balik rumah kan? Cikgu tu pun balik rumah. Apa jadi pada kita? Kecewa lah, betul kan? Kita kecewa, tak puas hati. Jadi Nabi Khidir ini tak nak biarkan Nabi Musa dalam keadaan kecewa, dalam keadaan tak puas hati, maka dia jelaskan. Inilah masuk ayat yang ke-78 ya. Okey, seterusnya ayat 79. Ya. Nabi Khidir pun menerangkan tentang kenapa dia pecahkan, rosakkan perahu yang dia tumpang tu. Sebenarnya perahu yang dia tumpang tu pemiliknya adalah orang miskin. Jadi kita tak baca ayat ya. Ayat tu pada ayat 79. Pemiliknya adalah orang miskin. Di mana perahu itu adalah menjadi sumber pendapatan dia melalui upah orang yang naik bot tu, sampan tu kan. Ya. Jadi mengikut ilmu yang ada pada Khidir, ada raja yang zalim, maknanya penguasa yang zalim ingin merampas bot-bot yang ada di kawasan situlah. Maksudnya dia nak rampas bot yang macam mana? Perahu yang macam mana? Perahu yang cantik, perahu yang baik. Tetapi apabila perahu pemiliknya yang orang miskinnya ada tumpang, dia rosakkan, dia pecahkan, dia dapat selamat daripada dirampas oleh raja tersebut. Jadi kita kata tindakan Khidir ni merupakan satu rahmat. Rahmat apa? Dapat menyelamatkan bot itu dari sampan itu daripada dirampas oleh raja yang zalim itu, dan sampan itu sebenarnya menjadi sumber pendapatan. Kalau dirampas dia nak kerja macam mana kan? Nak dapat duit macam mana? Jadi itulah hikmahnya sebenarnya Khidir ni menyelamatkan punca pendapatan
pemiliknya yang mana dia adalah orang miskin. Ya, jadi ini panggil ilmu laduni yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, tapi ada pada Nabi Khidir yang Allah kurniakan kepada dia. Ya. Okey, yang kedua. Ayat 80-81, ini kisah yang kedua ya, kisah Khidir membunuh kanak-kanak. Sebenarnya dia bunuh kanak-kanak itu yang kata Nabi Musa dia tak bersalah, dia budak lagi, suci lagi kan. Dia bunuh tu atas perintah Allah. Jadi budak tu mati pun adalah dengan kehendak Allah juga. Ya, kadang-kadang orang nak cuba bunuh tak mati pun ada juga kan. Jadi ada yang mati. Maknanya matinya budak itu atas kehendak Allah, atas perintah Allah. Kenapa dia perlu bunuh budak tu? Kenapa Allah Taala suruh bunuh budak tu? Jawapannya kerana budak ni bila dia besar nanti, benda nanti tu ialah benda yang akan datang kan. Masa ni, waktu ni dia ada 3 kan. Waktu lepas, waktu yang sedang dan waktu yang akan datang. Ya. Waktu ni adalah makhluk ya. Maksudnya di bawah pengetahuan Allah, di bawah kuasa Allah lah. Benda yang lepas kita tahu, benda yang akan datang kita tahu. Benda yang sekarang kita tahu, benda yang akan datang kita tak tahu kan. Dia termasuk perkara gaib, tetapi bagi Allah dia tahu. Jadi Allah ni memberitahu kepada Khidir benda yang akan datang. Kalau budak ni besar, budak ni akan menjadi zalim, ya. Dan juga kufur. Ya. Zalim mungkin dia bunuh orang ke, dia merompak ke. Kufur ni maksudnya dia tidak beriman lah. Sedangkan ibu bapanya seorang yang beriman. Ya, sedangkan ibu bapanya seorang yang beriman, bapaknya orang baik-baik. Kalau anak ni besok besar jadi zalim, jadi kufur, kesianlah mak bapak dia. Jadi sebab itu Khidir bunuh awal-awal, ya. Jadi bunuh awal-awal mengelakkan budak ni besok besar jadi penjenayah, jadi penjahat, jadi kafir. Ini merupakan satu rahmat sebenarnya, ya. Jadi pengajarannya apa? Sesuatu yang buruk yang mungkin berlaku ketika ini sebenarnya ada hikmah tertentu. Contohnya kereta kita pancit, ya. Jadi kita pun tak dapat nak pergi ataupun kita lambat nak pergi kan sebab kita nak baiki tayar tu. Sebenarnya mungkin kat depan tu ada sesuatu yang tak baik akan berlaku. Tapi oleh kerana tayar kita pancit, maka kita lambat sampai atau kita tak jadi nak pergi, kita dapat mengelakkan sesuatu kejadian buruk kat depan tu. Itu di antara hikmahnya lah. Ya. Okey, yang ketiga, kisah yang ketiga iaitu ayat yang terakhir, ayat 22 sebab kita pun dah pukul 12. Ya. Khidir tadi dah cerita apa tadi? Dia membina dinding kan? Dinding rumah yang roboh tadi. Sebenarnya rumah itu dimiliki oleh 2 orang kanak-kanak. Maksudnya daripada ibu bapa yang soleh. Maksudnya kanak-kanak ni yatim piatu lah. Ya, bapaknya dah meninggal, maknya dah meninggal. Jadi bapaknya ni pula dia sebelum mati dia ada tinggalkan harta di dalam rumah itu. Ya, di dalam rumah itu. Jadi kalau tidak dibangunkan dinding yang baru, yang sempurna, takut-takut orang kampung itu, orang negeri itu akan nampak harta peninggalan itu, lalu mereka akan merampasnya atau merompaknya dan sebagainya, ya. Sebab apa? Penduduk situ memang penduduk yang tak bagus kan, akhlak tak bagus, ya. Tadi cerita apa? Sifat bakhil, tamak kan, kedekut, ataupun juga bersifat apa? Sombong kan. Jadi kalau mereka tahu rumah budak ni yang dah roboh ni kan, dinding dah tak ada, betul lah nampak benda kat dalam kan. Jadi dibimbangi dia akan harta yang dimiliki oleh budak ni adalah akan dirampas, dicuri dan sebagainya, ya. Jadi perlu ditutup, Khidir tutup. Sebab itu Khidir tutup dan dia tak ambil upah. Kebetulan pula budak tu tidak ada di situ ketika itu, ya. Cuma pengajarannya di sini apa? Pengajarannya di sini ialah kerana mak bapak yang soleh ini, ya, lantaran mak bapak yang soleh ini, Allah mendatangkan rahmah, Allah mendatangkan keberkatan, Allah mendatangkan pertolongan kepada anak dia. Jadi kita ni, kalau kita ni kan mendapat hidayah, kita ni jadi orang yang baik, orang yang rezekinya mudah. Salah satu sebabnya apa? Salah satu sebabnya ialah kerana atuk kita dulu, moyang kita dulu, seorang yang soleh, yang pernah berdoa kepada Allah supaya memberikan zuriat yang soleh,
anak-anak yang soleh, cucu cicit yang soleh, cucu yang berjaya dalam kehidupan, jadi orang yang berguna, orang yang berpendidikan, orang yang berpelajaran, kerana berkat doa atuk dan nenek moyang kita. Jadi begitulah kisah ini. Budak ni ditolong oleh Khidir, ya, oleh Nabi Musa kerana berkat kesolehan bapa dia, kesolehan ibu dia. Mungkin kerana doa mak bapak dia masa hayat dia sebab mereka orang yang soleh. Jadi itulah dia keberkatan mak bapak yang soleh, atuk nenek yang soleh, dia memberikan kebaikan kepada anak dan cucu cicitnya. Jadi insya-Allah ya ibu sekalian ya, kalau kita seorang ibu yang soleh, ya sentiasa mendidik anak, insya-Allah zuriat kita akan mendapat keberkatan, akan mendapat kebaikan, akan mendapat rahmah dan pertolongan Allah, insya-Allah. Jadi kita jangan biarkan ya anak cucu kita tidak diberikan pendidikan yang baik, pendidikan tentang agama, kita mengajar dia tentang akhlak-akhlak yang mulia, kita mengajar mereka tentang perintah-perintah Allah, sembahyang, ya puasa, ya baca Quran, berzikir, berdoa dan sebagainya. Kita ajar mereka supaya rahmah itu, yang pertolongan Allah itu, kebaikan itu akan datang insya-Allah bila mana kita tak ada kat dunia ni, ya. Jadi kalau kita ni jadi baik ni pun sebenarnya adalah hasil kebaikan doa moyang-moyang kita, atuk nenek kita, ya. Jadi kita dapat kebaikannya, ya. Jadi untuk generasi akan datang, kita mesti menjadi ibu bapa yang soleh, yang berdoa, yang berbuat baik, di samping kita memberikan pendidikan kepada anak dan cucu kita, insya-Allah. Jadi itu sajalah, ya. Sekarang pun dah 25 minit dah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan tadi ada kebaikan-kebaikannya, dan sekiranya terdapat kekurangan, saya minta maaf lah, itu kelemahan saya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang baik daripada saya sendiri. Aku li qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz. Okey, alhamdulillah kita dapat mendengar penerangan tepat-tepat pukul 12 lebih sikit. Diharapkan semua dapat pengajaran lah. Rasanya ada soalan ke? Ada soalan tak? Ada? Tanya sikit Ustaz. Ya. Silakan. Macam kita ni selalu terlupa Ustaz. Macam tadi tu dilupakan oleh syaitan. Macam mana tu Ustaz? Kita ni selalu terlupa. Itu tadi dakwaan daripada Yusha bin Nun, ya. Dia kata permainan syaitan, kan. Jadi itulah sifat bagi seorang anak murid lah, kan. Dia ada kelemahan, kan, sebagainya, tapi tidak berlaku pada Nabi Musa, ya. Sebenarnya lazimnya orang-orang biasa, ya, macam tadi Yusha dia, kan, ya, kita memang sentiasa berhadapan lah, ya, dengan musuh kita ni, iaitu syaitan, iblis ni, kan. Apa Allah Ta'ala kata? Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan tu adalah adu, musuh kita. Jadi kita kena sentiasa bersiap siaga, ya, bersedia untuk berlawan dengan syaitan lah. Dan syaitan ni sentiasa ada dalam diri kita. Dia tak boleh pergi je, dia tak pergi jauh. Dia sentiasa ada. Dia sentiasa dalam diri kita, ya. Sebagaimana kita baca surah An-Nas, kan. Inna min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan tu memang ada dalam sudur kita. Sudur tu maksudnya dalam hati kita, yang sentiasa memberikan waswas. Waswas tu maksudnya menipu daya kita, ya, menghasut kita, menyesatkan kita, menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang tak baik. Jadi kita perlu menyediakan diri kita satu dengan keimanan yang kuat, ya. Di samping itu sentiasa mendampingi diri kita dengan Allah, berdamping dengan sahabat-sahabat yang soleh, ya, hadir majlis-majlis ilmu, sentiasa ingat mengingati. Ini adalah satu ruangan atau panggil environment lah, environment, ya, suasana yang soleh, dipanggil bi'ah solihah lah. Kadang-kadang kita lemah, ya. Kadang-kadang pun kita tewas, kadang-kadang kita pun boleh kata larut jugalah, kan. Itu normal lah sebenarnya. Sebab kita ni bukan Nabi dan Rasul, kita pun bukan sampai tahap wali, kan. Ulama besar, kan. Kita memang ada kurangan. Tapi kita dapat diselamatkan oleh environment. Bila kita selalu hadir macam-macam ilmu seperti ini,
Ya, kita sebenarnya berada dalam environment. Walaupun kita jumpa secara maya ni, environment tu wujud. Maksudnya kita dapat peringatan, nasihat, bertukar-tukar pandangan dan sebagainya. Kita akan sentiasa merefleksi diri kita. Kita panggil tadi muhasabah diri kita. Yang saya kata Nabi Musa ajar kita supaya tengok belakang. Tapi bukan kita banyak kita lupa ke depan. Sekarang masalah kita lah banyak kita tumpu ke depan. Nak jadi apa, nak capai apa, kan? Itu yang kita dok fokus, dok fikir, tapi kita lupa yang kat belakang tu. Maksudnya kita muhasabah diri tu kita lupa. Kita adalah sentiasa melakukan muhasabah diri kita. Kita pada umur-umur macam ini kan. Umur dah 30-an, 40-an kan. Ada setengahnya dah 50-an. Kita jangan lupakan masa lampau. Kita tengok, maknanya kita perbaiki diri kita. Kelemahan-kelemahan kita di mana? Ilmu kita setakat mana? Kita sentiasa tambah ilmu. Sentiasa belajar, jangan rasa ilmu aku dah banyak dah, tak payah belajar lah. Ya, ni tafsir ni atau saimi lagi apa lagi. Kita rasa kita ada sifat sombong, ya, ada rasa sifat ujub, menunjukkan kita ni tak suka nak belajar, ya. Jadi itulah syaitan, ya. Syaitan ni dia datang diri kita dia dalam berbagai keadaan kan. Satu, dia gagalkan kita untuk hadir. Kalau dah hadir pula dia lengahkan kita dan macam-macam ni kan. Melalaikan kita, ngantukkan kita dan bagai-bagai lagi lah. Tapi pokoknya kita mesti berlawan dengan syaitan. Mesti berlawan dengan, mesti bertarung dengan dia. Dengan kekuatan lah. Kekuatan tu maksudnya kita dibantu oleh apa? Pertolongan daripada Allah lah. Iaitu keimanan, ketakwaan, amal. Ya, Allah bantu kita. Di samping kita pun ada malaikat di kanan dan kiri kita yang sentiasa membantu kita juga membimbing kita. InsyaAllah, ya ibu-ibu sekalian, ya kita ikhlaskan amalan kita, ikhlaskan kehadiran kita, dan kita sentiasa memperbaiki, menambah amal, memperbaiki diri, tambah ilmu. Ya, jangan kita jauhkan diri kita daripada majlis-majlis ilmu atau jauhkan diri kita daripada orang-orang soleh. Jangan, ya. Kita sentiasa dekatkan diri kita dengan orang-orang soleh, orang baik-baik, insya-Allah. Supaya kita dapat tempias. Macam Nabi katalah, kalau kita berkawan dengan orang yang penjual minyak wangi, kita akan dapat wanginya kan. Kalau kita berkawan dengan orang yang pembuat besi ni maknanya gambaran buruk lah, gambaran bau busuk lah kan. Kita akan dapat dia punya tempias busuk dia. Jadi kalau kita kawan dengan orang baik, insya-Allah kita akan dapat tempias aura dia, aura baik, aura positif. Kalau kita kawan dengan orang yang buruk, kita dapat aura negatif. Jadi itu satu cara lah kita nak berlawan dengan syaitan, ya. Wallahu a'lam. Ustaz. Alhamdulillah, di atas perkongsian tadi banyak kita dapat mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Khidir ya, dengan Nabi Musa tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi ya menjadi satu pengajaran buat kita. Banyak kita dengar tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah, bagaimana kita nak dapatkan rahmat, yang bagaimana kita nak tingkatkan ilmu. Sebab itu dalam ikram kami sentiasa menyuburkan sifat-sifat rahmah di kalangan ahli dan masyarakat lah. Antara yang kami buat ialah dengan menyuburkan kasih sayang dan juga ukhuwah sesama kita. Yang mana kami mengambil sikap peduli tentang kehidupan masyarakat kita kan. Di musim pandemik ni, siapa yang kesusahan ni kami ambil peduli hal-hal macam itulah. Sebab nak wujudkan ukhuwah di kalangan kita dan juga kasih sayang, nak mendapatkan rahmat Allah ni kan yang Allah ajar. Dan satu tertarik tentang apa Ustaz sebut di hujung tadi tu, di mana kesolehan memberi keturunan, memberi bekas kepada generasi akan datang. Solehnya mak bapak kita, tok nenek kita memberi bekas kepada keturunan kita yang di bawah-bawah ni. Sebab itu jangan kita rasa bila kita tak baik, kita suruh anak-anak kita jadi baik. Ya, jadi kita kena baik diri kita dulu, sebab akan datang ada kata sampai 7 keturunan kan yang baik-baik tu, yang soleh-soleh tu. Jadi kita usaha untuk mendapatkan keturunan yang soleh daripada diri kita sendiri. Mungkin ada yang kata keturunan dia sebelum ni keturunan yang tak baik ke apa, tapi kita berusaha kepada kita wujudkan keturunan yang baik ya, sebab dia memberi kesan dan bekas kepada generasi kita akan datang. Semoga di antara kita yang berada di sini, bila kita melahirkan sifat-sifat yang baik ya, sikap-sikap yang soleh, sosial yang baik itu akan memberi bekas kepada anak-anak dan keturunan kita akan datang, insya-Allah ya. Jadi sekadar itu perkongsian kita hari ini, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Ada pertanyaan ni daripada Yusrita ni. Ya. Dengan adab dalam bertanya soalan kepada guru tu Kak Siti.
Adab. Yusrita tanya tu. Macam mana adab bertanya guru semasa proses Nabi Musa tadi berguru dengan Nabi Khidir? Ustaz. Tanya pada Ustaz Suhaimi. Ustaz Suhaimi, ada lagi tak tu? Okey. Ya kan dah tak ada dah. Ada satu Ustaz. Okey. Kita tanya tu. Ini adab bertanya Adab bertanya. Baik ya, setakat yang saya tahu lah ya, adab bertanya ni kita kena tengok dulu tujuan kita bertanya lah. Ya, tujuan kita bertanya apa? Adakah tanya tu nak mengolok, nak mempermain-mainkan ataupun nak menguji guru ke dan sebagainya kan? Jadi situlah. Tapi kalau kita tanya tu untuk pengetahuan, untuk menambahkan ilmu, untuk mencerahkan kan, untuk penjelasan lanjut, itu tak apalah ya. Maknanya kita kena pertama sekali tujuan kita bertanya. Macam Bani soal tadi, dia tanya tu bukan untuk menambahkan ilmu ya, tapi untuk mengolok-olok. Begitu juga dengan kaum musyrikin. Sebenarnya kalau saya nak cerita panjang ya, kaum musyrikin tu sebenarnya isu turunnya surah Al-Kahfi ni adalah kerana menjawab soalan orang-orang musyrikin Mekah. Ya, orang-orang musyrikin Mekah ni dia tanya kepada Nabi tentang, cuba ceritakan tentang kaum Ashabul Kahfi ni. Dan juga cuba ceritakan tentang Zulkarnain. Kan? Dan ada satu lagi tentang hal lain ya, tentang roh. Jadi dua benda ni, maka Nabi jawab melalui turunnya surah ni lah. Cuma kenapa orang musyrikin ni tanya? Orang musyrikin ni tanya pula, orang musyrikin Quraisy tanya, sebab mereka ni dapat konsult daripada orang Yahudi. Mereka pergi ke Madinah, dulu panggil Yasrib ya, sejauh 400 hingga 500 km semata-mata nak dapat konsult daripada orang Yahudi. Orang Yahudi pun, sebab mereka pun Bani Israel kan, orang Israel, orang Yahudi tahulah tentang kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain ni kan. Maka dia cakap kepada orang musyrikin tu, Abu Lahab ke Abu Jahal ke gitu, kau tanya Muhammad 3 soalan ni. Dia tahu ke tak tahu? Gitulah. Kalau dia tak tahu, jelaslah dia menipu. Tapi kalau dia tahu, betul-betul Nabi lah ya. Jadi mereka ni bukan, bila Nabi SAW mendapat jawab melalui turunnya ayat ini, sebenarnya bukannya untuk jadikan mereka beriman, tetapi hanya menjadi bahan olokan ya. Maknanya Nabi jawab bukan untuk menambahkan iman mereka, jadikan mereka beriman, tidak. Jadi maksudnya tujuan tu kena betul. Niat kita bertanya, tujuan kena betul ya. Wallahu alam. Okey, jelas ya. Ada lagi tak? Sebelum keluar tu ada borang pendaftaran, nak minta semua yang hadir dapat klik lah pada alamat tu, pada message yang kita letak di situ. Sebelum tu nak edankan satu program besok. Kami ada program Mari Mengenal Palestin untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak sekolah rendah. Ya, jadi siapa yang ada anak-anak sekolah rendah boleh join sama-sama. Kami anjuran Ikram Junior dan bersama PPIM SK Pekanan Nas. Jadi siapa yang masuk tu kami akan bagi sijil ya, dan ada kuizi disediakan dan pemenang hadiah akan diberikan. Kemudian sijil tersebut dikira dalam PAJSK. Kalau ada anak-anak